sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di dalam majlis ilmu pada saat dan ketika ini. Diharapkan para hadirin hadirat yang sedang mengikuti senantiasa dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sama-sama kita menghadirkan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah membukakan segala ilmu, pintu-pintu ilmu dan kefahaman yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab malam ni sambungan kitab tauhid, kitab risalah, kitab Faridatul Faraid, insya-Allah. Kitab Faridatul Faraid. Muka surat 42. Tabligh dah. Muka surat 42, sifat Rasul yang ketiga, sifat yang wajib bagi Rasul yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Ketiga, kata musannif, ketiga yakni daripada empat. Ini yang ketiga daripada empat sifat yang wajib ada pada Rasul, yang wajib diiktikadkan di dalam hati setiap muslimin mukminin. Wajib yakin di dalam hati sungguh-sungguh bahawasanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu bersifat dengan tabligh. Apa yang dikehendaki, apa yang dimaksudkan dengan sifat tabligh yang ada pada Rasul? Ertinya, erti tabligh menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu para Rasul, dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Maksudnya bahagian yang pertama ni, tabligh ni dia ada tiga bahagian. Kalau dulu biasa, kalau waktu kita sekolah dulu, bila sebut sifat yang wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tabligh satu saja, iaitu menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah, menyampaikan. Itu saja. Bila kita ngaji kitab-kitab yang khusus tentang akidah macam ni, dia ada hurai lebih. Dia ada hurai lebih. Ada hurai lebih. Makna dapat lebih lah pengetahuan tu. Lebih luas lah lagi pengetahuan kita. Yang pertamanya nanti sejak sampai, artinya menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Maka adalah barang yang diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segala Rasul itu tiga bahagi. Ada tiga bahagian tabligh. Ada tiga bahagian tabligh. Yang pertama, satu bahagi menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan mereka itu para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dengan ketiadaan menyampaikan dia kepada makhluk, maka tiada harus bagi mereka itu menyampaikan. Satu bahagi menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan ketiadaan menyampaikan kepada makhluk, maka tiada harus bagi mereka itu menyampaikan dia. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan mustahil tabligh. Mustahil tabligh, yakni mustahil Rasul menyampaikan, mustahil Rasul memberitahu kepada orang lain. Maknanya perkara ini dilarang oleh Allah kepada Rasul untuk memberitahu kepada orang lain. Mustahil tabligh. Mustahil tabligh ini maknanya perkara-perkara yang Rasul sembunyikan, kerana perkara itu menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Maka dalam perkara macam ni mustahil Rasul ceritakan. Kalau seandainya Rasul menceritakan, makna Rasul tidak amanah. Macam kita ada rahsia kerajaan, betul? Ada benda-benda yang diberitahu kepada rakyat, ada perkara yang hanya diketahui oleh golongan mereka sahaja, tidak dibenarkan untuk disampaikan kepada orang lain, betul tidak?
Kita buat contoh mudah nak faham. Makna tabligh ini bukan satu je, bukan wajib Rasul menyampaikan sahaja. Yang dikatakan wajib Rasul menyampaikan iaitu kepada perkara yang Allah suruh sampai. Mana-mana benda, mana-mana perkara yang Allah suruh Rasul ceritakan, sampaikan, maka perkara ini semuanya disampaikan. Walau apa cabaran, halangan, walau apa pun dugaan, Rasul wajib menyampaikan sekalian perkara itu. Itu bahagian yang pertama. Kalau dalam kitab Misbahul Munir dulu, masuk dalam bahagian pertama yang dipanggil wajib tabligh dulu. Jangan lupa dalam kitab dalam kitab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kitab Misbahul Munir. Ada pun yang disebutkan dalam kitab ni, dalam kitab Faridah ni, dia kata bahagian yang pertama iaitu satu bahagiannya daripada tiga, menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu Rasul dengan ketiadaan menyampaikan dia kepada makhluk. Maknanya Allah larang menyampaikan. Jangan bagi tahu Rasul kerana ini, jangan bagi tahu para umat, jangan bagi tahu manusia lain kerana perkara ini menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Boleh faham tak situ? Boleh faham tak? Jangan keliru. Dia dua sekolah dia lain sikit, dia sekolah lain tuan-tuan. Dulu sekolah dia kata apa? Wajib tabligh saja, betul? Dia dua sekolah dia lain. Dua sekolah wajib menyampaikan, harus menyampaikan, mustahil menyampaikan. Dia ada tiga. Kalau sekolah dulu, sekolah wajib menyampaikan saja. Itu je. Kalau dua sekolah harus menyampaikan, mustahil menyampaikan, wajib menyampaikan. Sebab tu kalau sekolah ni tak padan tuan-tuan ni, sekolah ni bahaya kalau jatuh cicak mutanajis semua. Faham tak Pak ni? Air kalau sekolah masuk cicak jadi mutanajis. Faham tak? Tapi kalau air dua sekolah masuk cicak dengan mak-mak cicak sekali terjun, tidak jadi mutanajis selagi tak berubah bau warna dah rasa. Nak cerita apa tu? Ilmu agama waktu sekolah ni tak cukup maksudnya. Tak cukup ilmu agama sekolah ni, tak cukup. Kadang-kadang kita ajak mengaji, jomlah. Dia kata dulu dah belajar agama kat sekolah dulu. Memanglah kat sekolah dulu. Tapi sekolah ni tak cukup. Kalau masuk cicak nanti mutanajis. Kena dua sekolah. Jangan dua sekolah. Ni kena pergi top up kat surau masjid, kena ngaji lagi. Tu dua sekolah. Ni dua sekolah ni. Dia yang tak faham lagi, terkebil. Dia kata apa pasal pula, apa kena mengena dengan air pula ni. Tak berkan balikkan bincang apa, aku faham tak dia apa yang sekolah dua sekolah. Baik, itu bahagian pertama. Dan yang kedua, dan satu bahagi memberi pilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mereka itu Rasul padanya, yakni pada menyampaikan. Perkara yang kedua, bahagian yang kedua tabligh ni, makna sesuatu perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pilihan kepada Rasul untuk menyampaikan kepada sesiapa yang Rasul nak, ataupun Rasul nak sembunyikan daripada sesuatu, daripada sesiapa yang Rasul nak. Itu terpulang, terserah kepada kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para Rasul yang lain. Ini bahagian yang kedua yang dipanggil harus tabligh. Harus tabligh. Yakni perkara ini bukan semua orang tahu. Ikut Nabi nak bagi tahu siapa? Nabi nak bagi tahu Sayyidina Abu Bakar, tak nak bagi tahu Sayyidina Osman, tak ada masalah. Sebab perkara ini masuk dalam yang kedua, harus disampaikan. Apa arti harus? Boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Jadi dalam bab tabligh ni ada bahagian yang kedua yang dipanggil harus tabligh, yakni perkara yang dibiarkan oleh Allah kepada Rasul, ikutlah Rasul nak sampaikan kepada siapa-siapa yang Rasul nak bagi tahu, Rasul nak sembunyikan daripada siapa, itu terserahlah kepada Rasul. Contoh kita kata rahsia peperangan. Rahsia peperangan, kalau nak ikut wajib semua Rasul sampaikan, maka rahsia peperangan itu pun wajib Rasul memberitahu sekalian umat, bahkan hatta orang kafir pun kena bagi tahu. Kalau wajib menyampaikan saja. Wajib ni mana mesti, tak dapat tidak, mesti Rasul kena sampaikan semua. Itu kalau wajib.
Jadi kalau satu bahagian saja tabligh, tidak ada benda yang menjadi rahsia di antara umat Islam, Rasul, sahabat dan juga orang kafir pada waktu itu. Kerana apa? Kerana Allah perintahkan Rasul semua kena bagi tahu semua ni. Sampai rahsia-rahsia peperangan pun kena bagi tahu juga, sebab wajib menyampaikan. Faham tak tu? Jadi contohnya rahsia peperangan masuk dalam perkara yang harus disampaikan oleh Rasul. Ada sahabat yang tahu strategi peperangan yang sebenar, ada sahabat yang tak tahu. Nampak tak? Kalau waktu Nabi SAW berada bersama-sama sahabat ramai-ramai, Rasul kata perjalanan contohnya, maknanya peperangan yang akan datang ni kita ikut jalan A, contohnya lah, sekadar contoh lah. Tapi yang sebenar-benarnya bukan. Ada sahabat yang tahu sebenar-benarnya perancangan peperangan itu macam mana. Kerana Nabi tahu dalam ramai-ramai kelompok sahabat tu ada golongan munafikin yang bermuka-muka, yang berlakon-lakon sebagai sahabat. Jadi golongan ni nanti akan memecahkan rahsia rahsia umat Islam, dibagi tahu kepada orang kafir musyrik pada waktu tu. Jadi Rasul tak sampaikan semua. Rasul tak sampaikan semua. Ada sahabat yang tahu, ada sahabat yang tidak mengetahui. Itu contoh perkara ataupun bahagian tabligh yang kedua. Harus tabligh. Harus tabligh. Ikut Rasul nak bagi tahu siapa, tak nak bagi tahu siapa, tu terpulang kepada kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, yang ketiga bahagian, dan satu bahagi menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikannya, maka telah menyampaikan mereka itu akan dia kepada makhluk, dan tiada tersembunyi ataupun tiada menyembunyi mereka itu daripadanya akan sesuatu. Ini bahagian yang ketiga, iaitu wajib tabligh. Wajib tabligh iaitu sesuatu perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul supaya menyampaikan kepada semua orang. Ini tak ada, Rasul tak suruh kan. Ini perkara ni, wajib tabligh ni iaitu kepada perkara yang Rasul diamanahkan oleh Allah supaya menyampaikan, menceritakan kepada semua umat, tidak disembunyikan sama sekali. Jadi kesimpulannya, dalam bab tabligh ni ada 3 bahagian. Yang pertamanya, kalau ikut susunan dalam kitab Misbah, yang pertamanya wajib tabligh, iaitu perkara yang mesti disampaikan semuanya. Mesti disampaikan semuanya. Yang kedua, harus tabligh, iaitu perkara yang diberi pilih oleh Allah kepada Rasul, nak sampaikan kepada siapa, nak suruhkan daripada siapa. Yang ketiga, mustahil tabligh. Mustahil tabligh ni seorang pun tak tahu. Kerana perkara itu menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Jadi ada 3 bahagian tabligh, bukan satu saja. Ada 3 bahagian tabligh. Jadi boleh buat teka-teki. Kita boleh buat teka-teki. Adakah perkara yang disembunyikan oleh Rasul? Boleh buat teka-teki gitu. Kalau yang sekolah tadi, dia akan jawab apa? Mana ada? Rasul menyampaikan semua. Buat sekolah. Kalau yang 2 sekolah, dia kata ada benda yang dirahsiakan oleh Rasul. Ada perkara yang Rasul tak ceritakan. Mana? Iaitu perkara yang menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Kerana perkara itu dilarang oleh Allah menceritakan kepada siapa pun. Maka perkara-perkara itu tidak disampaikan. Bahkan wajib Rasul menyembunyikan perkara itu. Kalau Rasul ceritakan juga, Rasul pecah amanah. Boleh buat teka-teki. Balik ni gigi tanya kawan-kawan kita yang lepak kedai kopi tak ngaji. Tanya kawan-kawan kita yang tak nak ngaji tauhid, tanya dia. Buat teka-teki. Kalau dia tak dapat jawab, suruh dia datang ngaji. Nanti ni main pakat-pakat ngaji. Sebab itulah kita kena ngaji. Kadang kita berasa macam tahu, sebenarnya tak tahu lagi. Kemudian katanya musannif lagi, dan mustahil lawannya, iaitu menyembunyikan barang yang tersebut itu. Yakni yang dikatakan mustahil ni lawan bagi tabligh, iaitu menyembunyikan, iaitu mana? Nak dikatakan Rasul menyembunyikan perkara yang Allah suruh sampaikan. Itu mustahil. Mustahil Rasul menyembunyikan sesuatu yang Allah suruh sampaikan. Itu mustahil.
Dan dalil tabligh, yakni bukti yang menunjukkan bahawasanya para rasul itu bahawasanya mereka itu bersifat tabligh, dalilnya jika menyembunyi mereka itu rasul akan sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia, nescaya adalah kita umat ni disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Seandainya rasul itu bersifat dengan menyembunyikan, nescaya kita umat ni pun nak kena tirulah, kena tiru akhlak, kena tiru kelakuan, perangai ataupun sifat rasul tu, kena sembunyikan ilmu, jangan menyampaikan. Kenapa? Kerana mencontohi rasul. Jadi kalau rasul tu sifat ni menyembunyikan ilmu, maka kita ni pun disuruh supaya menyembunyikan ilmu. Para alim ulama, takkan ada alim ulama yang nak mengarangkan kitab-kitab yang nak mengajarkan ilmu-ilmu agama. Kenapa? Kerana mereka nak meniru rasul, yang mana rasul tu menyembunyikan. Tidak, mustahil. Mustahil. Dan saya adalah kita disuruh kita dengan menyembunyikan ilmu kerana disuruh kita dengan mengikut mereka itu rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka itu, makna umat, kalau benarlah mereka itu kasih cinta kepada Allah, katakan kepada mereka itu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua cinta kasih kepada Allah, fattabi'uni, hendaklah kamu mengikut akan daku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana apa yang aku buat, apa yang aku perintah, apa yang aku suruh, apa yang aku larang, kena ikut, kena taat, kena patuh zahir dan batinnya. Bila kamu menurut rasul, yang zahirnya, yang batinnya, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Maksudnya di situ, kalau kita semata-mata mendakwa cintakan Allah, sayangkan Allah, kasihkan Allah, tapi tak ikut rasul. Rasul suruh semayang, tak nak semayang. Rasul suruh ngaji, tak nak ngaji. Rasul suruh didik anak bini dengan agama, kita buat tak peduli. Rasul larang buat benda-benda haram, kita buat. Maknanya dakwaan kita cinta kepada Allah tu bohong je, dusta je, palsu sahaja. Sebab tu jangan mudah-mudah kita ni nak ngaku kita ni cintakan Allah. Sebab tak ada pun sifat-sifat orang yang cinta kepada Allah tu, tak ada pun pada kita lagi. Jadi tak baik nak menipu. Tak baik nak menipu. Kita kata kita cinta kepada Allah, tapi perangai kita tak ada pun menunjukkan perangai orang yang cinta kepada Allah. Mana kalau cinta kepada Allah, macam mana keadaan kelakuan dia? Mengikut Rasulullah, mengikut Rasul, mengikut agama yang Rasul bawa, mematuhi agama yang Rasul bawa. Rasul suruh semayang, semayang. Rasul suruh ngaji, ngaji. Rasul suruh cari rezeki halal, cari rezeki halal. Rasul suruh didik anak bini dengan agama, didik anak bini dengan agama. Barulah nampak tanda-tanda cintakan Allah. Ini dah buat sebaliknya. Buat sebaliknya. Bahkan ada pula yang tak suka dengan apa yang disuruh oleh Rasul, tapi mengaku cintakan Allah. Macam mana? Terbaliklah tu. Terbalik. Sebab tu ulama sufi kata, jangan mudah-mudah kamu nak mendakwa, nak mengaku kamu cinta kepada Allah, kamu cinta kepada Rasul. Jangan, baik diam, kata dia. Baik diam, jangan nak buat mengaku-ngaku benda yang tak ada pada diri kita. Jadi bohong. Jadi bohong. Aku cinta kepada Rasul, tapi tak semayang. Ia ke cinta? Macam tu. Jadi kalau cinta ni kena taat, kena patuh, kena ikut. Tu baru cinta. Ini melawan. Cinta apa melawan? Cinta palsu. Cinta palsu. Itu orang yang betul-betul cinta kepada Allah tu, dia diam. Dia sembunyikan cinta dia sebab terlalu mahal. Bahkan dia berasa dengan orang yang sewenang-wenang mengaku cinta, tapi perbuatannya tidak macam orang yang cinta kepada Allah. Sebut dalam kitab sana, dia kata orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Rasul tu, mereka tu tak berani nak meluahkan
pengakuan cinta tu, sebab terlalu mahal. Ungkapan tu terlalu mahal. Lalu golongan yang macam ni, dia cemburu dengan orang yang bermudah-mudah meluahkan kata cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi kelakuannya tidak menunjukkan yang dia cinta kepada Allah dan Rasul. Dia kata kena buktikan dengan perbuatan. Buktikan dengan perbuatan. Mana bukti yang kamu cintakan Allah, cintakan Rasulullah? Buktikan dengan perbuatan. Buktikan dengan amalan, bukan dengan lidah. Kerana lidah kita ni selalu berdusta. Macam lidah kita lah. Lidah kita ni hari raya kan suka maafkan orang. Betul? Ni tak lama lagi sampailah musim maafkan orang. Raya. Assalamualaikum. Salam. Mak Zatin ni, Mak Zatin. Mak Zatin, masuk. Berapa orang ni? Oh, dia tinggal lain mana? Yang lain tak datang pergi rumah sebelah sana. Oh, okey. Masuk. Selamat Raya, Mak Zatin. Ya ke? Ya ke maaf Zahir batin? Kelakunan suasana raya je. Kalau tak ada ucapan tu macam tak raya jadi. Jadi maaf Zahir batin, tapi dalam hati dalam hati terbuku lagi. Lepaskan raya 2-3 hari diumpatnya balik. Tadi bukan main maaf Zahir batin. Orang kalau betul maaf ni dia tak ada ungkit-ungkit dah. Faham tu? Itu betul sifat-sifat orang yang dah memaafkan hilang dah. Gelaran-gelaran yang tak elok tu pada kita tu hilang dah. Apabila kita maafkan orang tu, hilang dah gelaran yang tak elok. Itu baru betul memaafkan. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengampunkan dosa-dosa hamba ni, yang berzina, yang minum arak, yang berjudi, tak ada dah nama-nama mereka sebagai seorang penjudi, pezina, peminum arak di sisi Allah. Tak ada dah. Di sisi mereka orang soleh. Sisi Allah mereka adalah orang soleh. Di sisi Allah mereka adalah orang yang solehah. Bukan pelacur dah, bukan peminum arak dah, bukan penjudi dah, kerana Allah telah memaafkan mereka. Tapi kita sebut maaf-maaf, tapi gelaran jahat tu masih lagi kita panggil. Nampak tak? Sebab tu sebenarnya maaf tu di lidah je, bukan di hati. Di lidah je, bukan di hati. Terpijak ekor je kan sikit, siap dia keluarkan balik. Keluarkan balik. Siap. Jadi kita ni banyak bohong. Lidah kita banyak bohong. Tak jujur. Kita banyak bohong. Lidah kata lain, hatinya lain. Kita bukan sedik, kita tidak benar. Kita banyak dusta. Baik, dan tiada sah bahawa disuruh kita dengan menyembunyikan ilmu. Kita ni tak boleh nak suruh ilmu. Apa yang kita ada, apa yang kita tahu, kenalah ajar, kenalah bagi tahu orang lain sekadar yang kita tahu. Bukan maksudnya kena buat-buat pandai. Apa yang kita tahu, bagi tahu. Yang tak tahu, cakap tak tahu. Orang tanya, ni apa masalah ni macam mana? Kalau tahu, jawab. Kalau tak tahu, minta maaf lah, tanya orang lain. Itu tak pandai bab ni. Bukan semua benda kita pandai, bukan semua benda kita tahu. Ada benda yang kita tak tahu, maka kena jujur. Walaupun disuruh menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, kalau tak tahu, jawab tak tahu. Jangan risau, tak jatuh hina pun macam tu. Bahkan itulah contoh alim ulama yang mulia di sisi Allah. Itulah contoh alim ulama yang amanah dengan Allah. Mereka tidak menyampaikan hukum hakam yang mereka sendiri tak pasti. Kita ni kadang-kadang nak cover bila orang ramai, orang tanya, padahal kita tak tahu, kita jawab juga. Sebab takut orang kata kita bodoh. Takut orang kata, bodohnya. Tu ada orang tanya baru ni tak dia jawab, bodohnya, dia takut. Dah memang kita bodoh. Bukannya pandai semua. Sungguh tidak? Tak nak ngaku? Ya ke? Macam berat dia nak ngaku. Kita ni tak pandai semua. Ada benda yang kita tahu, ada benda kita tak tahu. Tak tahu kata tak tahu, tanya orang lain. Dia tanya kita macam mana cara nak jahit baju. Tak tahulah, bukan bidang kita. Pergi tanya tukang jahit.
Ini dah mengaku juga, oh ini jahit ni senang je ni. Tu jadi Samsudin repair motor tu. Tu. Jadi Samsudin repair motor. Naik atas atap motor kawan tu. Nampak tak? Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita menyembunyikan ilmu. Jangan suruh ilmu. Kongsikan ilmu yang bermanfaat. Sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Kongsikan. Sebab ilmu yang manfaat ni dia akan jadi jariah. Jadi pahala yang mengalir untuk diri kita setelah kita mati besok. Tapi dengan syarat ilmu tu disampaikan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Barulah ilmu-ilmu tadi apabila diambil manfaat oleh orang lain, kita dalam kubur besok dapat merasai nikmatnya. Berpanjangan ganjaran pahalanya. Kerana ilmu tu diambil guna oleh orang lain. Jadi jangan bakhil, jangan kedekut. Yang pandai masak, kongsikan ilmu masak. Masak ni fardu kifayah. Ilmu masak-memasak ni fardu kifayah. Kita kongsikan. Buat live, siapa nak buat sambal belacan secara free, mari pakak-pakak belajar malam ni. Tunggu saya di live pukul 12 malam. Ramai orang ngaji, orang belajar buat sambal belacan. Ilmu manfaat dia tu. Bila dia dah pandai tu, ada mau datang ditakzimkan, mari-mari hari ni ada menu special ni, saya dulu belajar malam lagu ni. Tu dapat kita pahala. Ilmu dunia. Ilmu akhirat lebih-lebih lagi. Yang pandai, cikgu-cikgu yang pandai. Mari mana penduduk kampung setiap sebulan 2 kali, hujung minggu hari Ahad di balai raya kita, insya-Allah pakak-pakak hantar anak-anak tuan-tuan ni, saya nak buat tuition free untuk anak-anak desa kita. Mari pakak belajar. Tak ada masalah. Nampak tak? Ada yang buat macam tu? Ada? Tak ada? 1 jam. Tapi kalau buat macam tu pun baik sesekali, untuk sebulan sekali taruh cadang untuk orang yang tak mampu, atau cadang untuk orang yang tak mampu nak hantar anak-anak tuition berbayar. Marilah saya buat sebulan 2 kali. Mari siapa nak belajar, anak-anak dia untuk nak pesakan datang, mari saya nak ajar secara tercuma. Jadi jariah. Boleh. Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu, kerana yang menyembunyikan ilmu itu dikutukikan, yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah benci orang suka suruh ilmu ni. Maka sabitlah bagi mereka itu tabligh. Kalau begitu setelah ditindikkan kepada dalil akli tadi, wajiblah mereka itu Rasul bersifat dengan tabligh, yakni menyampaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena ingat dalam bab tabligh ni ada 3 bahagian: wajib tabligh, mustahil tabligh, dan harus tabligh. Baik, yang keempat, sebab tu kita disuruh meniru perbuatan Rasul menyebarkan ilmu. Sebarkan ilmu, sampaikan ilmu, kongsikan ilmu. Kalau ulama' ni, ulama' tu daripada dulu lagi tu, kalau mereka tu mengambil sikap pentingkan diri sendiri, memang kita akhir zaman ni tak merasalah yang namanya agama. Memang kita tak merasalah. Kalau alim ulama' tu dia pandai, dia belajar, dia simpan, dia tak ada dia nak karang-karangkan kitab. Pandai-pandailah kita. Nak cari mana? Nampak tak? Sebab tu ilmu tu mana? Mesti dikongsikan. Orang suka tak suka itu memang adat. Rasul SAW pun menyampaikan ilmu, tak semua orang terima. Sedangkan dia tu Rasul, penghulu segala nabi, penghulu segala ulama. Namun demikian, Rasul pun tak semua orang terima ilmu yang disampaikan. Apatah lagi kita manusia biasa. Jadi tak pelik lah. Tak pelik lah kalau kita manusia biasa ni menyebarkan agama, menyebarkan ilmu, ada yang menentang, ada yang menghalang, ada yang memperlekeh, ada yang mempersendet. Itu dah memang sunnah dia dah. Itu dah memang sunnah dia dah. Alim ulama', orang nak menyebarkan agama, dia akan lalui benda-benda macam tu, sebab benda tu dilalui oleh Rasulullah SAW. Baik. Yang keempatnya, sifat yang wajib ada pada Rasul. Jadi jangan ada di antara kita yang mengatakan Rasul itu menyembunyikan hukum Allah. Jangan.
Barang siapa yang mengatakan Rasul menyembunyikan hukum Allah, padahal hukum itu Allah suruh sebarkan, tapi Rasul sorokkan. Masuk dalam erti kata sorok ni dulu. Yang pertama, tak bagi tahu langsung. Yang kedua, memutarbelitkan hukum Allah. Diputar belit kan. Yang Allah suruh sampai begini, Rasul putar belit demi kepentingan dia, dah jadi hukum lain. Itu masuk dalam menyembunyikan. Jadi jangan menyembunyikan hukum hakam Allah, jangan memutarbelitkan hukum Allah demi kepentingan diri kita, demi kepentingan dunia kata. Dunia kita. Yang hak-hak yang batil-batil lah. Yang hak-hak yang batil-batil. Yang halal-halal, yang haram-haram. Jadi jangan yang halal pusing-pusing jadi makruh. Yang haram pusing-pusing jadi harus. Jangan. Kalau haram-haram, kalau harus. Kalau sunat-sunat, kalau wajib-wajib lah. Jadi jangan menyembunyikan hukum Allah dengan makna sampaikan ilmu yang hak-hak yang batil-batil, jangan diputar belitkan hukum hakam Allah demi dunia kita. Nanti masuk dalam golongan orang yang menjual agama dengan dunia. Dunia punya pasal dijual agama dia. Dia lelong hukum hakam dia demi kepentingan hidup di atas dunia. Asalkan pengikut dia ramai. Tak apalah. Diputar belit hukum hakam Allah supaya orang seronok dengan dia. Dia pun sampaikanlah benda yang tidak sebenar, kerana apa? Nak menjaga supaya manusia sentiasa ramai dengan dia, manusia tak tinggal dengan dia, supaya manusia sayang dengan dia. Dia kalau ulama yang betul, dia tak pedulikan orang. Dia tak pedulikan orang. Kau suka, tak suka pun tak ada masalah. Sebab amanah Allah. Allah kata halal, halal lah. Allah kata haram, haram lah. Tak ada nak jaga hati siapa dalam agama. Memandangkan ni yang datang mengaji ni banyak orang yang baik-baik dengan kita, jaga hati lah. Orang pun tanya, rasuah tu apa hukumnya? Rasuah ni tengok tu ada geng. Rasuah ni dia harus sebenarnya. Nak jaga geng-geng tadi. Tak boleh. Haram atau tak haram? Kau suka, tak suka, itu masing-masing. Kalau agama ni nak disampaikan ikut orang, beratlah. Beratlah. Kita kena ikut agama, bukan agama kena ikut kita. Kita kena ikut agama. Jadi tak suka pada agama, tak suka pada ilmu tu, itu memang dah kebiasaan dah. Rezeki masing-masing lah. Yang terima ambil, yang tak nak terima tak ada masalah. Kalau kita belajar mengajar agama, nyampaikan agama dengan niat nak orang suka kita, tu salah lah tu. Salah lah tu. Matlamat menyebarkan, matlamat nak dakwah tu salah lah. Dia berdakwah supaya orang suka dia. Salah lah tu dakwah dia. Tapi kalau dia dakwah kerana nak menyampaikan agama Allah kepada sekalian makhluk, sekalian manusia, tak ada kepentingan diri, nak suka-suka, tak nak suka terpulang, itu insya-Allah adalah jalan. Tapi kalau nak jaga, nak orang ramai, nak ramai pengikut, nak ramai follower, kita pun yang salah kita kata betul, yang betul kita kata salah. Sebab nak jaga hati manusia, tak boleh. Yang keempatnya, fatanah. Artinya cerdik, dan dengan sekira-kira ada pada mereka itu kuasa akan menghentikan perkataan segala lawan dan berhujah akan mereka itu Rasul, dan membatalkan segala dakwa mereka itu yang batilah. Makna para Rasul ni di antara sifat yang mesti ada pada mereka iaitu fatanah, bijak dalam menyebarkan agama. Bijak dalam menyebarkan agama. Supaya apa? Tersebarnya agama, terzahirnya yang hak, terkuburnya yang batil. Supaya tinggi yang hak, rendah yang batil. Kalau tak bijak, kalau tak pandai, kalau tak cerdik, nanti taknya zahir benda yang baik, benda yang betul takkan zahir. Kalau yang nak menyampaikan tu tadi tak bijak, tak zahirlah Islam yang sebenar-benarnya. Kalau Rasul tu tak bijak, macam mana Rasul tu nak berdebat? Nak berdebat dengan golongan-golongan bijak pandai di kalangan orang kafir pada waktu tu. Kalau Rasul tak bijak, golongan-golongan orang kafir yang bijak-bijak tu duk soal-soal Rasul tak boleh nak jawab. Macam mana nak zahir agama? Nampak tak? Mereka tanya Rasul, Rasul tak boleh nak jawab. Macam mana nak zahirnya Islam?
Sebab tu Rasul tu wajib dia bersifat dengan fatanah, bijak cerdik dalam mematahkan hujah-hujah, alasan-alasan yang dibawa oleh orang-orang kafir yang bijak pada waktu itu. Sebab tu sampai kepada kita Islam, sebab kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menyebarkan agama. Bahkan kebijaksanaan Rasul tu sebahagian daripada mukjizat dia. Sebab tu bijak dia bukan sebarang bijak. Bijak baginda tu mukjizat. Tak ada seorang pun orang kafir yang boleh mengalahkan hujah-hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka kalah dalam berhujah, sama ada mereka tunduk mengaku ataupun mereka cabut lari. Tu je. Bila dalam perdebatan dengan Rasul yang mengaku bersalah, dia akan terima. Yang tak nak mengaku kalah, dia akan lari dalam keadaan begitulah, lari dengan kesombongan dia. Dan dalil fatanah itu bahawasanya jika ternafi daripada mereka itu oleh sifat fatanah, kalaulah seandainya Rasul tidak bersifat dengan bijak, kalau Rasul tak bersifat dengan bijaksana dalam menyampaikan, menyebarkan agama, dalam mematahkan hujah-hujah orang kafir, nescaya tiada kuasa mereka itu atas mendirikan hujah atas segala lawan mereka itu, dan iaitu mustahil kerana mengkhabarkan oleh Al-Quran dengan mendirikan mereka itu akan hujah atas segala lawan mereka itu. Maka sabitlah cerdik mereka itu, dan apabila sabitlah iman, sungguhlah apabila kita mengiktikadkan bahawasanya para Rasul itu sungguh-sungguh bersifat dengan cerdik, dengan bijaksana, dengan sendiri tertolaklah lawan bagi cerdik, iaitu sifat bodoh itu tadi tu. Mustahillah bodohnya. Maknanya sifat tak pandai, sifat tak bijak menyampaikan agama di sisi Rasul, hukumnya mustahil. Contohlah kalau ada orang kata, dia kata Rasul tu Muhammad SAW itu dia sebenarnya tak bijak nak sebarkan agama. Oh, mustahil. Rasul mustahil tidak bijak menyampaikan agama. Kalau Rasul tak bijak, kita tak merasa agama Islam hari ini. Kita tak merasa, anak bini kita takkan merasa nikmat iman Islam kalau Rasul tak bijak menyampaikan. Jadi kita ni kalau nak melahirkan ulama-ulama, kena orang bijak-bijak. Macam orang dulu-dulu tu, mereka mengantar anak-anak mereka yang belajar agama ni, anak yang bijak-bijak. Sebab tu dapat melahirkan ramai para alim ulama yang hebat-hebat. Sebab yang pergi belajar agama tu orang otak grade A. Bukan yang dah kena kejar dengan polis. Tahu? Kat pondok sekarang banyak yang dah kena kejar dengan polis. Cikgu dah tak boleh jaga, tak boleh kontrol. Macam-macam perkara dia buat ni, hantar pondok lah kena terima. Sian tu. Dia masuk pondok 2 hari curi pisang orang. Masuk 2 hari tadi yang dah lama mencuri kat luar tu, dia dah mencuri kat luar dah 7-8 tahun. Dia dah banyak pengalaman. Jadi dia masuk pondok baru 2 hari dia curi pisang orang kampung. Orang kampung kata apa? Kau tengok tu, kau dengar baru ni budak pondok datang curi pisang. Nampak tak? Budak pondok. Kena tu, sian tu. Padahal jahat di luar lagi tu. Ingat seronok duduk pondok. Sian tu. Nampak tak? Tapi tak apalah, ada hikmah. Cuma nak cerita pemikiran kita ni, bila anak dah tak boleh pergi dah pemikiran dia, baru nampak agama. Bila pemikiran kita masyarakat ni lah, bukan semua ada yang fikir macam tu. Bila anak dah tak boleh pergi belajar ilmu akademik ni, tak ada harapan nak belajar ilmu akademik jadi orang kaya, baru nampak agama. Ni rasa-rasa budak ni bagus juga kalau belajar agama. Baru nampak bagus juga belajar agama tu. Sebab dah banyak, makna dah tak boleh nak jaga dah dekat luar. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana? Daripada sekian-sekian lah. Ada kosong lagi tak pondok? Banyak lagi 4 kosong. Ada apa tu? Saya rasa macam nak masukkan anak saya dah pondok lah.
Mudah-mudahan jadi anak soleh, bertakwa, pandai semayang. Bagus, boleh. Apa kelayakan Ustaz? Kelayakan tak ada. Kelayakan nak mengaji je. Mari masuk. Umur tak ada sempadan. 80 pun kita terima. Umur 80 pun kita terima, asalkan boleh berdikari lah. Kalau dah berpapah orang angkat, jangan. Kita bukan welfare. Okey. Sebelum Ustaz, tapi akhir kalam ni, sebelum nak letak ni, nak tanyalah, ada sijil ke tidak Ustaz? Nak lagi. Ada sijil tak Ustaz? Pondok kita tak ada sijil. Kalau macam tu tak apa Ustaz, terima kasihlah, nantilah lain kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak juga dunia tu. Dah lah tadi nak cari peluang dunia kat luar tak dapat, gunakan pula agama untuk cari dunia juga. Na'udzubillah min zalik. Itulah pemikiran. Jadi hati-hati ibu bapa yang hantar anak-anak belajar tahfiz, pondok, jaga niat. Jangan kita ajar anak kita hafal Quran, belajar agama kerana nak jadikan sempadan ataupun nak jadikan alat untuk nak mencari dunia. Jangan. Ulama kata barang siapa belajar agama dengan niat nak mendapatkan habuan dunia, matinya su'ul khatimah, matinya jahat. Sebab tu jangan cakap dengan anak kita, didik dia, betulkan niat belajar kerana Allah, hafal Quran supaya terjaga Quran, nanti beramal dengan Quran, nanti sebarkan agama. Macam tu. Bukan kata hafal Quran, nanti pandai, nanti bulan Ramadan orang panggil banyak dapat duit. La ilaha illallah. Ada jenis macam tu. Kita jumpalah sebab kita cakap ni. Nampak tak? Dia suruh anak dia hafal Quran supaya apa? Nanti laku bulan Ramadan. Ataupun nanti orang panggil jadi imam, boleh ditawarkan gaji yang mahal-mahal. Na'udzubillah. Dahsyat dunia ni. Sampai agama pun kita jadikan untuk nak cari dunia. Jangan nangis anak-anak kita. Sebab tu mak bapak pun kena ngaji. Jangan hantar anak ngaji je. Mak bapak pun kena ngaji juga, baru faham hukum hakam. Ni hantar anak ngaji, mak bapak tak nak ngaji. Mana boleh. Kena pakat-pakat ngaji lah, sebab Allah pesan ku anfusakum wa ahlikum nara. Daklah kamu jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kena pakat-pakat belajar agama, fahamkan hukum hakam dan beramal. Mudah-mudahan amalan kita betul dan diterima oleh Allah, selamat daripada azab Allah besok. Ni kita nak anak kita dia pandai, kita tak apa, kita tak riang. Ibaratnya awak anak-anak ni, harap-harap awak besok anak-anak yang ni masuklah syurga. Ayah tak apa neraka. Macam tu. Janganlah ngaji, ada masa lagi. Jangan malam-malam ngaji agama, walaupun sikit-sikit, semalam, satu malam 45 minit duduk dalam majlis ilmu. Lama-lama banyak dah hukum hakam yang kita pandai, insya-Allah. Banyak dah amalan yang kita boleh baiki. Ini kalau kita tak nak ambil tahu langsung, macam mana kita? Macam mana kita nak balik akhirat tu, nak cari bekal macam mana kalau amalan ni salah? Baik. Kemudian habis, dan harus pada hak segala anbiya. Ini sifat yang harus bagi Rasul pula. Dan harus pada hak segala anbiya. Dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, segala sifat manusia yang tiada mengurangkan pada mereka itu yang maha tinggi, seperti makan dan minum dan sakit dan bergurau yang halal. Ini sifat yang harus bagi Rasul. Wajib kita tahu bahawasanya para Rasul itu, meskipun mereka itu utusan-utusan daripada Allah, mereka harus bersifat, berperangai, berkelakuan seperti kelakuan manusia. Tapi kelakuan manusia, perangai manusia yang terpuji sahaja. Adapun perangai dan kelakuan manusia yang jijik, yang kotor, yang tidak berakhlak, itu mustahil bagi Rasul. Rasul makan, tapi makanannya halal, cara cari rezekinya cara yang halal, cara makannya penuh dengan sopan akhlak adab.
Makanan yang dimakannya makanan yang halal, yang bersih. Bukan bermaksud Rasul tu makan macam kita, makan kaki sebelah atas meja. Kaki sebelah atas meja sambil suap. Kaki sebelah atas meja. Rasul tak makan macam tu. Itu tak berakhlak. Makan tak baca bismillah, itu bukan cara makan Rasul. Makan, makna kelakuan makan tu sendiri mulia, kelakuan makan tu sendiri tinggi, kelakuan Rasul makan tu penuh adab akhlak. Tak sama macam kita. Kita pun makan juga. Sebab tu tadi ada perbezaan. Walaupun mereka tu bersifat harus seperti perangai manusia, tapi yang mulia sahaja. Yang tak senonoh tak ada. Tengok Rasul makan kunyah berapa kali? 40 kali. Sanggup kita? Kalau makan piring lain-lain, insya-Allah lah. Kalau makan dalam talam 40 kali. Toleh 4 lain bersih kakak. Kawan kita dia jenis tak kunyah. Dia masuk balik sekali, balik 2 kali, gup masuk. Kita 40 kali. Celik mata, bersih dah. Tak sempat kita nak beramal tapi kalau makan piring nasi pinggan, itu ada harapan lah, pun berat juga, lambat je lah, nak sudah. Nampak tu akhlaknya, suapannya. Kita dah sepenuh-penuh itu masuk penuh-penuh. Masya Allah. Jadi mulia inilah Rasul tu, dia berperangai seperti perangai manusia, tapi yang terpuji. Cara bercakapnya, Masya Allah, cara berjalannya sopan habis, mulia habis. Tak ada yang tak senonoh, semua yang mulia-mulia. Rasul. Maka bersifat mereka itu dengan sifat mana tadi, dan tiada mereka itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan dah mana pula Rasul lah, mana pula boleh bersifat dengan sifat ketuhanan pula. Dan tiada bersifat mereka itu Rasul dengan sifat malaikat, seperti tiada makan dan tiada tidur. Dah, Rasul makan minum, Rasul tidur, Rasul penat, Rasul berehat, Rasul sedih. Dia manusia. Dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang mengurangkan pada mereka itu, seperti segala perkara yang mencederakan maruah. Jadi ada pun perangai-perangai yang menjatuhkan maruah, tak ada pada Rasul. Dan ketiadaan sejahtera daripada tiap-tiap barang yang meliarkan, dan tiap-tiap mencederakan hikmah dibangkitkan mereka itu, iaitu menunaikan segala syarat Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima umat akan dia daripada mereka itu, seperti makan pada jalan, dan cedera akal, dan kurang nasab, dan lumpuh, dan takabur, dan buta, dan sopak, dan penyakit pecah belah. Maka itu semua sifat-sifat manusia yang mustahil ada pada Rasul. Ada pun sifat perangai kelakuan manusia yang menjijikkan, yang menjadikan hati manusia jadi geli, jadi jijik, jadi tak nak rapat dengan dia. Itu semua mustahil. Bau busuk contohnya, bau badan, bau tubuh Rasul bau busuk, tak ada. Tak ada. Bahkan tubuhnya berbau kasturi. Mulut berbau busuk, tak ada. Sebab benda-benda tu meliarkan hati manusia. Ingat tu, benda-benda sifat manusia yang meliarkan, makna meliarkan ni menjadikan sebab hati manusia jadi jauh, tak nak rapat, tak nak dekat. Makna sifat perangai yang macam tu tidak ada pada Rasul. Tidak ada pada Rasul. Semua sifat yang baik-baik, terpuji saja, baik-baik, indah-indah saja. Dan dalil harus mereka itu bersifat dengan sifat manusia tiada mengurangkan qadar mereka itu dilihatkan dia ada, yakni berlaku pada mereka itu alaihimussalatu wassalam. Habis dah. Jadi banyak hadis-hadis yang menceritakan
bahwasanya para rasul itu berkelakuan seperti kelakuan manusia, makan, minum, tidur dan sebagainya. Tapi yang mulia-mulia sahaja. Adapun kelakuan perangai manusia yang keji tidak ada sekali-kali pada mana-mana rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam wa ilmuhu wa atam. Dan menghimpunkan segala makna sifat ini semuanya oleh dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa ma 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bismillah. Bismillah. Boleh sih. Allah. Allah.